Assalamualaikum, selamat datang ke channel Seni dan Tangkas. Okey, video ni aku buat adalah susulan daripada selepas daftar Foodpanda. Apa yang kita kena buat, apa yang perlu kita buat selepas daftar Foodpanda. Dan aku terima kasih kepada korang support video aku yang sebelum ni, macam mana nak daftar Foodpanda. View dia agak tinggi, 38 juta view. Mana 38 juta? 38,000 je. Aku YouTuber baru nak up ni 38,000 sudah, tak tinggi. Apa pun terima kasih kerana korang support video aku dan aku bawa korang apa nak buat selepas daftar Foodpanda. Okey, video yang lepas aku ada bagi tahu kita dapat 3 beg, 2 beg kecil dan 1 beg besar. Kemudian ada baju. Sebut baju, dah tentu setiap pekerjaan ada pakaian rasmi masing-masing. Di pejabat pakai baju kemeja, bertali tie, baju kot. Kalau institusi masjid, bila orang nak jadi imam ke atau bilal, sehandsome-handsomenya pakai jubah, pakai kopiah ataupun serban. Jadi dekat mana-mana pekerjaan dah tentu ada pakaian rasmi dia. Macam Foodpanda, pakaian rasmi dia. Ni nak cerita ni. Baju aku pun dah lusuh dah. Tulisan pun tak nampak dah. Okey, berseluar panjang. Tak kisah seluar apa pun. Tuan tracksuit boleh, seluar silat boleh, seluar jean boleh. Apa-apa seluar boleh. Yang penting seluar tu seluar panjang. Kemudian, kena pakai kasut. Kasut tak kisahlah kasut apa yang bertali ke, tak ada tali ke. Ataupun ada setengah orang kalau pakai kasut time hujan agak leceh. Jadi, inisiatif diorang dia pakai kasut krok. Tak kisah apa pun. Yang penting kaki tu bertutup. Dan juga kena pakai stokin. Kalau korang tak pakai stokin, nampak macam tak berapa nak kemas. Macam aku pakai kopiah, boleh ke pakai kopiah? Boleh, tak ada masalah. Korang nak pakai cap ke, korang tak pakai apa-apa pun, tak ada masalah. Yang penting, baju tu baju Foodpanda. Selain tu apa yang penting untuk pakaian? Dah tentulah yang ini. SOP kita kena pakai. Ini nilai dia lebih kurang RM1 paling mahal yang aku jumpa. Tak tahulah kalau ada mahal lagi daripada ni. Tapi kalau tak pakai, dia akan jadi RM100,000. Kena bayar. Korang nak bayar, aku tak nak. Jadi ini adalah wajib. Ke mana-mana pun korang kena pakai yang ini. Okey, seterusnya kita masuk bahagian beg. Beg ada 3 macam aku beritahu tadi. Ada 2 beg kecil dan 1 beg besar. Okey, beg besar ni korang terpulang korang nak letak kat motor tu macam mana. Ada setengah orang dia letak dekat rack. Dia ada rack macam box tu. Tapi box tu dia cabut, dia buang, dia letak beg Foodpanda. Ada setengah orang beg ni dia ikat. Dia kat beg tu ada tali. Tali tu diikat kat motor. Macam aku pula, tali tu dah barai. Aku nak beli rack yang macam box tu pun tak mampu. Aku pakai apa yang ada. Dan tali tu dah barai. Aku beli dekat DIY tali getah tu. Jadi aku ikat tali getah tu dekat motor dan sangkut dekat beg. Janji beg tu ada dekat motor aku. Dah settle masalah. Dan tali tu pun dah barai dah. Boleh tengoklah macam mana dia punya barai dia. Tunggu masa je. Nanti aku beli lain lah. Okey, 2 beg kecil tu apa guna dia? 2 beg kecil tu guna dia bila korang masuk vendor, kena bawa beg tu. Contohlah, bukannya SOP daripada Foodpanda. Tapi kalau kita bawa beg tu untuk masuk ke vendor, untuk mengangkat makanan, dia memudahkan kerja kita. Tak ada korang satu pikul sini, satu pikul sini, satu kat bahu, satu kat sini. Semua nak kepit kan? Kan payah. Jadi bila bawa beg tu, memudahkan kerja korang. Ada setengah orang kata, malas lah ikut SOP Foodpanda. Okey, terpulang. Tapi pada aku, kalau korang nak memudahkan kerja korang, korang kena bawa beg tu. Mudah sangat. Okey, bawa beg tu ke vendor dan keluar, letak balik dekat beg besar korang. Kemudian hantar ke customer. Okey, pakai rasmi sudah dan juga beg pun sudah. Dan kita teruskan macam mana kita nak masuk bekerja. Okey, bila kita nak masuk kerja, mana-mana pun biasanya ada punch card. Tapi kita Foodpanda dia tak panggil punch card, dia panggil clock in ataupun singkatan dia adalah CI. Sama je konsep dia dengan punch card, tapi istilah dia lain. Takkan kita nak gunakan punch card ni pergi ke HQ, kita punch card, lepas tu baru masuk kerja. Contoh HQ kat KL, aku pula dekat Sabak Benam. Kan jenuh nak pergi KL, nak punch card, patah balik ke Sabak Benam untuk bekerja. Kan leceh. Jadi Foodpanda buatkan sistem yang memudahkan rider untuk kita punch card. Okay, bagaimana kita nak punch card? Okay, tengok sebelah sini. Okay, sebelum kita bekerja, kita kena tahu. Okay, bila korang dah masuk Roadrunner korang, dekat bawah tu dia ada tulis. Bermula daripada belah kiri, status, delivery, map, history, wallet. Okey, aku nak terangkan korang 3 ni je dulu. Status, delivery dan juga map. 3 dulu. Yang lain tu kemudian video akan datang. Okey, status ni korang kena tahu kat atas sekali tu. Sama ada kat atas tu ada current status. Dia ada 7 yang korang kena tahu. Yang pertama, not working. Yang kedua, starting soon. Yang ketiga, ready. Yang keempat, working. Yang kelima, late. Yang keenam, break. Yang ketujuh, ending. Dari 7. Selain daripada itu, tak pastilah.
ini dah habis kajian dah aku buat. Mana tahu korang jumpa kat situ current status fly. Tak tahulah kan. Bila kat atas tu dia tulis not working, maknanya korang tak boleh bekerja waktu tu. Masa bila kita nak tahu kita boleh bekerja? Bila dia dah bertukar starting soon. Starting soon ni dia akan keluar setengah jam awal daripada shift yang korang ambil. Contoh ya, korang masuk pukul 8 pagi. Pukul 7.30 pagi dia akan keluar dah starting soon kat atas. Bila korang tengok starting soon, kemudian korang kena pergi dekat map pula. Tadi kat status. Okay, sekarang kita pergi dekat map. Bila kita pergi dekat map, tengok dia ada polygon ataupun petak-petak biru kan. Tengok ada petak biru. Kemudian dekat mana kita punya lokasi kita. Okay, nampak ada bulat biru kan. Bila ada bulat biru, itu korang punya location korang sekarang. Andai kata bulat biru tu tak ada dekat dalam kotak biru, bermakna korang tak boleh nak CI lagi ataupun punch card. Okay, bila kita dah tengok kita punya lokasi berada di kotak biru, barulah kita boleh CI. Okay, kita patah balik dekat status. Masuk status, tengok ada kotak start kan. Okay, dari kotak start, bila kita tekan start, dia akan keluar dia punya list dia. Okey, pilih dulu. Tekan dekat bahagian tambah tu, dia akan keluar list. Okey, tekan dekat bahagian ada petunjuk arah ke bawah. Tekan situ. Kemudian korang pilih halal motorbike. Penanda arah ke bawah tu yang kedua, korang tekan pilih backpack. Kemudian di bawah pula type korang punya temperature. Temperature korang letak apapun, yang penting bukan korang demam. Okey, biasanya aku akan letak normal aku punya temperature aku 36.5 darjah Celsius. Okey, di bawah temperature dia tulis I agree to the privacy policy. Tapi tu ada kotak. Okey, tick dekat situ. Ada tick. Okey, di bawah sekali ada tulis cancel dan start. Okey, atas tu dah penuh, baru boleh tekan start. Okey, tekan start. Okey, daripada starting soon kat atas tadi dah tukar kepada ready. Bermakna korang dah start masuk kerja. Dan order pun akan masuk bila masa. Jadi, status atas tu akan bertukar jadi working. Masa dia korang dah masuk bekerja yang sebenar. Okey, bila pula ready ni akan bertukar kepada working? Ready ni akan bertukar kepada working bila timing yang sebenar korang kerja akan masuk. Contoh korang masuk pukul 8. Lepas tu korang CI pula pukul 7.45. Dalam masa pukul 7.45 hingga pukul 8 tu, 15 minit tu adalah kawasan ready. Korang akan ready untuk bekerja. Bila masuk pukul 8, baru status atas tu akan bertukar jadi working. Okey, tadi mula kita terangkan not working, starting soon, ready dan working. Baru 4. Okey, yang kelima masuk kita bahagian masuk late. Okey, late ni korang masuk patutnya pukul 8. Tapi korang CI ataupun punch card pukul 8 1 minit. Korang dah late ataupun dah lambat masuk bekerja. Bila korang dah lambat masuk bekerja, dekat atas tu dekat tulis late. Okey, warna merah. Maknanya korang dah lambat masuk kerja. Okey, bila dah late, okey, seterusnya yang keenam adalah break. Okey, break ni maksud dia korang tak boleh bekerja. Waktu tu korang patutnya working, waktu bekerja. Tapi korang kena break kan, diberhentikan seketika. Direhatkan orang kata, direhatkan seketika. Yang ni banyak faktor lah. Nanti kemudian video akan datang aku akan bagi tahu kenapa boleh break. Okey, bila break ni korang kod mana pun tak boleh nak buat apa. Okey, bila dah break, habis break, dia akan jadi ending. Ending ni biasanya dia akan keluar 3 minit ataupun 4 minit nak habis kita punya bekerja, dia akan keluar ending. Contohnya kita habis masa kerja pukul 8 malam. Pukul 7.58 malam dia akan keluar ending. Maknanya korang dah nak ambil masa dah. Biasa kalau tulis ending tu order susah nak masuk memang tak masuk lah. Yang itu yang 7 yang kita kena tahu. Yang pertama tadi not working, yang kedua starting soon, yang ketiga ready, yang keempat working, yang kelima late, yang keenam break, yang ketujuh ending. Itu saja yang korang kena tahu, status korang. Bila korang tahu status tu, barulah tahu macam nak kerja. Okey, bila kita dah masuk kerja, okey, ini kita cerita dalam masa bekerja pula. Video ni sebenarnya aku nak buat lama dah. Lepas aku daftar dulu, aku nak buat dah. Tapi Foodpanda selalu update sistem dia. Jadi dia punya gambaran tu kejap lain, kejap macam-macam lah. Contohnya macam ni lah. Ni yang lama punya. Silap aku hujung tahun lepas. Ni cara kita nak accept order. Lepas tu bila kita dah dapat order, macam ni pula list bila kita dapat order. Okey, yang terbaru pula macam mana? Okey, yang terbarunya macam ni. Tengok, kita ada tu. Di atas tu adalah nampak ada 3 gambar orang, lepas tu gambar kedai. Kalau tak nampak tak apalah. Kita tengok bahagian bawah. Okey, pick up tu bermaksud kat mana korang kena ambil, makanan apa yang korang kena ambil. Itulah pick up. Di bawah tu dia ada drop off, drop off, drop off. Okey, 3. Maknanya 3 order masuk sekali. Tapi kalau satu je drop off, maknanya 1 order. Drop off tu maksud dia makanan kat mana yang korang kena hantar. Okey, yang atas tu korang boleh tengok dekat mana lokasi customer tu. Daripada vendor nak ke hantar ke rumah customer. Itu peta dia. Okey, ingat ya, korang boleh tengok ni berapa lama yang korang nak tengok. Tapi ingat, dia ada masa dia. Anda kata masa ni korang tak accept, maknanya korang punya accept rate akan jatuh.
accept rate ni kemudianlah aku cerita. Panjang juga. Okey, bila accept rate jatuh, menyebabkan korang punya batch ataupun level akan jatuh. Okey, accept dah tengok lebih kurang macam tu. Okey, tengok kat mana, okey nak hantar sini. Okey, accept terus. Bila kita dah accept, kita nampak atas sekali tu ada T-Live. Nampak atas sekali tu T-Live UiTM Puncak Alam. Di bawah tu dah ada masa. Okey, pick up in berapa minit. Anda kata dah negatif, bermakna korang dah lambat. Kalau belum negatif, bermakna ada masa lagi untuk korang sampai ke kedai. Kemudian di bawah tu ada nombor. Dia ada hashtag 744, hashtag 754, hashtag 748, hashtag 746. Itu adalah nombor order. Kalau korang pergi ke kedai ataupun vendor, tanya vendor tu, okey, order 746 dah siap. Okey, macam tu. Ataupun order 74 dah siap. Jadi dari situlah yang korang tahu order korang macam mana. Kalau nombor tu salah, bermakna korang akan rembat order orang lain. Okay, ingat jangan ambil order orang lain. Pastikan, make sure korang punya order tu betul, nombor order betul, baru korang ambil dan hantar kepada customer. Jangan main sebat je order orang. Okay, kemudian, okay, macam nak tengok order-order ni. Okay, korang boleh selak lah. Selak. Macam mana korang terpulang lah. Lepas tu di bawah tu, order detail, bawah tu nombor kod order, di bawah tu ada nama customer, lepas tu berapa item, okay, ada more sebelah tu kan. Okey, kau tekan more tu, nampaklah list order situ, apa benda yang dia order. Jadi andai kata tak cukup, kalau T-Live senang sikit kita nak cam. Tapi kalau macam lain tu susah sikit. Contoh ayam berapa ketul, tu payah. Di vendor make sure kena betul, baru korang hantar pada rider. Okey, tekan more. Okey, bila satu tu, okey, bila korang pick up 4-4, satu lagi. Korang bila dapat order banyak, jangan dapat satu terus pergi hantar, tak boleh. Korang kena tunggu dulu order tu dah siap. 4, contoh kalau ada 2 order lah. Kalau 3 order, 3. Kalau macam aku ni 4 order. 4 order kena tunggu sampai siap 4-4 baru boleh pick up dan kita hantar pada customer. Bila order 4-4 dah siap, kita pick up satu persatu. Okey, macam dulu dia tekan pick up sekali je terus dapat pick up semua. Tapi yang sistem baru ni dia kena pick up satu persatu. Bermakna okey, satu dah siap, satu dah siap. Bila kita nak tekan pick up, kita tekan pick up dan confirm pick up. Dah confirm pick up, kena buat satu-satu lah sampai habis. Kalau 4, 5 order, 5 kena buat satu persatu. Okay, satu. Okay, bila dah settle semua kita pick up, bila kita tekan ke atas tu nama customer, nampak ada nama customer bawah ni pula. Lepas tu alamat dia dan get direction. Okay, tekan get direction tu, korang akan sampai ke rumah customer terus. Tapi kalau customer hantar salah, tak boleh buat apa lah. Apa pun, itulah get direction. Apa segala permasalahan bila kita nak hantar kepada customer, yang itu video lain aku akan buat. Video ni aku cerita untuk tu je, basic-basic dulu. Okey, bila dah sampai ke rumah customer, jangan lupa tekan drop off. Okey, ini sangat penting. Kalau korang tak tekan drop off sampai Foodpanda ataupun pengurusan Foodpanda sendiri yang tekan drop off, mungkin korang punya accept rate akan jatuh lah. Okey, map ni pula. Okey, tadi contoh korang nak tahu jarak mana antara tempat korang dengan tempat customer. Okey, buka dekat map. Bila korang tekan map, macam aku beritahu awal video tadi, dia ada bulat biru kan. Okey, nampak bulat biru tu? Kat atas sikit tu dia ada lambang warna hitam dan orang putih. Itulah kedudukan lokasi customer korang yang nakkan hantar. Jauh juga tu nak pergi tu. Itulah korang punya. Itulah gunanya 3 benda ni: status, delivery dan juga map. Dan video akan datang aku akan buat video lain. Contoh ada masalah apa-apa ke, aku akan cerita dalam video ni. Okey, setakat tu saja video aku kali ni. Semoga video aku bermanfaat kepada korang. Sorry video ni agak panjang, sebab tu aku nak cerita benda basic je. Itu pun dah panjang gila. Semoga video aku ni bermanfaat kepada korang semua, sama ada yang baru nak start bekerja ataupun dah lama bekerja. Semoga bermanfaat pada korang. Kalau ada idea-idea bernas kalau korang nak aku buat, boleh korang komen dekat bawah, bagi tahu apa idea yang korang nak. InsyaAllah aku akan buat semampu yang boleh. Okey, video kali ni aku nak sampaikan satu doa. Doa ni penting untuk orang naik kenderaan macam kita bagi rider, iaitu doa naik kenderaan. Siapa dah hafal, alhamdulillah bagus. Siapa belum hafal, korang bolehlah buka Google ke apa benda ke. Doanya adalah Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu adalah doa naik kenderaan. Okey, jangan lupa kita minta tagline Together Agile with Art. Assalamualaikum.